hormat pada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana dah tekan subscribe. Pada yang belum menekan subscribe dan lonceng, silakan menekan subscribe dan lonceng. Okey, baik. Pada entry kali ini tentang pengumuman keuntungan kasar KBSP bagi suku yang ketiga. Apakah itu? Suatu petanda jom kita hurai sikit. Sebelum aku nak mulakan, aku nak share sikit satu perkara Bagi tahun lepas, pada suku yang ketiga, maksudnya 9 bulan lah dalam tempoh 9 bulan, pihak KBSP mendapat keuntungan pelaburan kasar yang lebih daripada apa yang pada tahun lepas, kurang berbanding apa yang telah diumumkan bagi tahun ini, tahun 2021. Jadi antara tahun 2020 dengan tahun 2021, keuntungannya agak tinggi bagi tahun 2021 ni, bagi suku yang ketiga, tempoh 9 bulan. Apa yang dinyatakan itu bukanlah keuntungan total yang sepenuhnya sebab keuntungan yang sepenuhnya akan dikira pada suku yang keempat akhir tahun. Jadi banyak yang kita perlu tahu tentang jumlah tu korang boleh check sendiri. Tapi dalam video ni, apa yang aku nak kongsikan dengan korang keuntungan kasar tak kira lah suku ke berapa ke, 3 suku ke, 4 suku ke, dan suku kaum ke. Keuntungan kasar itulah yang menentukan keuntungan bersih. Dalam bahasa mudah nak faham. Kalau keuntungan kasar pun dah tinggi, bererti keuntungan bersih pun akan tinggi. Keuntungan bersih ni ialah keuntungan yang telah selepas ditolak cukai dan segala kos semua, akan dapatlah keuntungan bersih. Jadi kalau keuntungan kasar pun tinggi, keuntungan bersih pun mestilah tinggi. Jadi apa yang kita boleh nampak kalau diisytiharkan keuntungan kasar tu tinggi, bermaksud keuntungan bersih pun akan tinggi juga. Maksudnya selepas hasil penolakan tu, jumlah tu masih tinggi. Apakah kesannya? Kesannya ialah kesan yang baik yang kita boleh nampak, yang kita dah nampak sebelum-sebelum ni pun, ialah bila keuntungan bersih pun tinggi, dividen pun akan tinggi. Jadi petanda baik yang aku maksudkan ialah sekiranya keuntungan kasar tinggi, keuntungan bersih pun akan tinggi, dan pulangan dividen juga akan tinggi. Jadi jangan terkejut kalau kita dapat menyaksikan keuntungan dividen yang akan diberi akan melebihi apa yang kita perolehi pada tahun lepas. Sebab keuntungan tinggi. Adakah ia ada kaitan dengan one-off KWSP? Tentang tuntutan one-off 10,000 air citra ni pula, dia taklah bersangkut dengan keuntungan kasar tersebut. Tetapi, apabila kita melihat kepada jumlah keuntungan kasar itu, bererti pihak KWSP mempunyai banyak wang, yang mana wang tu wang pencarum pada asalnya, dan ia dilaburkan dan memperoleh keuntungan. Jadi dekat situ secara tak langsung menunjukkan situasi KWSP sekarang ni bukanlah dalam keadaan yang lemah, tapi dalam situasi yang agak kukuh, stabil lah kita panggil. Jadi kestabilan itu, sekiranya diadakan pengeluaran one-off, ia tidaklah secara total akan menjejaskan pihak KWSP itu sendiri. Yang akan terjejas ialah pencarum yang baki tinggal sikit lah, maksudku. Jadi akan terjejas lah juga simpanan tu. Kalau keluar 10k, katakanlah ada 20,000, keluar 10,000, tinggal 10,000, separuh dah habis. Tapi keperluan itu mendesak. Memanglah kalau nak kirakan, bila kita keluar wang caruman kita akan kehilangan wang dalam simpanan lah. Ada tu, kalau kita simpan bawah bantal pun, kalau kita ambil duit tu hilang juga, habis juga kan. Konsep dia, kalau kita keluar, memanglah baki akan kurang. Tapi itu ialah kesan yang terpaksa ditempuh oleh pencarum, kerana memerlukan sangat one-off KWSP ni. Jadi dengan keuntungan kasar yang sebegitu banyak, aku berharap pihak KWSP tidak ada alasan tiada wang. Memang kita tak pernah dengar lagi pun pihak KWSP cakap tak alasan tiada wang, melainkan alasannya wang penjarum nanti kurang. Itu je. Jadi memang tak ada alasan pun pihak KWSP untuk berkata KWSP tak ada duit. Tak ada duit apa. Keuntungan kasar pun dah korang boleh tengok ni kan. Keuntungan kasar bagi 9 bulan yang pertama, suku yang ketiga, 3 suku pun dah melebihi tahun lepas punya. Jadi memang tak ada alasan. Bagi pihak KWSP sendiri tak ada alasan yang boleh diberikan. Memang tak ada alasan pun. Cuma dilengah-lengah, dipelewat-lewat dan diperlambatkan oleh pihak pemerintah saja untuk pengeluaran tersebut. Tapi itulah sebagai petanda baiknya, dengan situasi yang sebegitu, pulangan dividen dijangka akan melebihi tahun lepas dan akan melepasi yang telah dibayar oleh ASB. Dengan ceritanya dividen KWSP nak dibagi melebihi daripada ASB. Nak compete lah memanglah kan, pelaburan lah sama-sama competition pelaburan kan. Tapi itu bagus untuk rakyat sebenarnya. Tapi yang tak bagus untuk rakyat je sekiranya pengeluaran KWSP itu disekat-sekat sedangkan keuntungan kasar yang dicatat adalah tinggi.
Keuntungan kasar tinggi berarti selepas tolak, keuntungan bersih pun akan tinggi. Dan pulangan dividen pun akan tinggi. Jadi, macam aku cakap tadi lah ya. Pengeluaran ini boleh dikatakan hampir tiada sebab untuk dinafikan. Hampir tiada sebab untuk dinafikan. Melainkan ianya memang dinafikan atas tujuan-tujuan tertentu. Itu je lah yang aku boleh sampai ya. Jadi, petanda baik jugalah ya. Bila keuntungan kasar tu tinggi, pulangan dividen pun turut tinggi. Okey, tapi itu petanda baik tang situ. Dan kita harapkan petanda baik yang tang lain pula, bila ada untung tu tak ada lah menjejaskan sangat ya, untuk membuatkan pengeluaran RM10,000 one off tu. Okey. Dan kita pun faham dah. Okey. Hanya lebih kurang separuh saja daripada jumlah pencarum yang layak buat. Sebab apa? Hampir separuh daripada jumlah pencarum tu berbaki kurang RM10,000 kan. Jadi tak ramai yang boleh buat 10k. Maksimum kan mungkin. Yalah separuh je lah. Dan mungkin kalau nak yang separuh lagi tu boleh keluar sikit je, 5 ke contoh kan. Jadi tak menjejaskan secara total. Faham Okey. Jadi semoga memudahkan urusan ini ya, dan semoga akan membuahkan hasil-hasilnya pada mesyuarat khas nanti ya. Kita nantikan, kita doakan yang terbaik untuk semua. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat untuk korang semua. See you guys in my next video. Assalamualaikum, bye bye.